Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah, apa khabar anak-anak? Super, calon SPM 2021 sekalian. Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okay, jadi kesempatan yang ada ini sebab kita tak dapat nak bersua bersemuka sangat, jadi cikgu ambil kesempatan ini untuk anak-anak pelajar kita buat ulang kaji sedikit. Kali ini cikgu bawakan soalan percubaan SPM bagi Negeri Terengganu, modul perkembangan pembelajaran 3. Okey, jadi anak-anak diharap dapat mana yang dah ada soalan boleh tengok pada soalan. Okey, mana yang belum ada mungkin boleh tengok pada apa yang saya paparkan ini. Jadi sebelum kita pergi pada perbincangan, so mungkin saya akan rakam video ni dalam beberapa bahagian lah tak nak panjang sangat, jadi pelajar boleh tengok sikit-sikit dulu Okey, sebelum saya nak bincang pada soalan, ingin saya ambil kesempatan ini berpesan lah pada anak pelajar bila menjawab soalan peperiksaan terutamanya kertas 2 ni, pastikan anak-anak tidak buang masa. Tidak buang masa maknanya bila pastikan terus menjawab soalan yang mana anda yakin anda boleh jawab dengan baik. Terus pergi pada soalan sama. Contoh kalau tengok soalan nombor 1 rasa macam tak apa yakin, rasa macam nak kena fikir lama sangat, okey, skip terus. Terus pergi, ataupun memang dah target, okey, aku memang boleh jawab soalan graf fungsi contohnya. Jadi dapat je soalan, terus pergi soalan graf fungsi. Jangan buang masa. Sebab saya tengok setengah daripada pelajar dia menghabiskan masa untuk membaca, merenung soalan. Kan, sedangkan waktu tersebut sepatutnya digunakan untuk buat sehabis baik. Okey. Okey, kita teruskan pada soalan ni, tak nak buang masa. Bahagian A, okey, bahagian A 40 markah. Okey. Bentuk soalan berbeza-beza. Jadi kita tengok soalan yang pertama untuk Negeri Terengganu ini. Okey, ini berkaitan dengan topik set lah, berkaitan dengan topik set. Okey, berkaitan dengan topik set. Kalau kita tengok dekat sini soalan 1A. Okey, bahagian A, ingat jawab semua soalan. Okey. Okey, dia kata kat sini bina. Okey, sekejap. Okey, dia kata bina set A. Okey, bina set A dan set B. Okey, dengan keadaan, kena fahamkan yang ini. Apa maksud yang disampaikan oleh penyataan ini? A bersilang dengan B, persilangan tu sama dengan set kosong. So dengan erti kata lain bahawa tidak berlaku persilangan. A silangan B sama dengan set kosong. Tidak ada persilangan sebenarnya dengan erti kata lain. Jadi ada set A, ada set B. So awak telah diberikan di ruang jawapan ini satu gambar rajah van. Dan diminta awak lukiskan set A dan set B dengan keadaan tidak berlaku persilangan. So awak je lukislah set A. Set A boleh buat dalam bentuk bulatan, boleh 3 segi, boleh 4 segi. Okey, so lazimnya kita buat bentuk bulatan lah. Okey, sini A. Okey, inilah set A. Ingat tidak ada persilangan. Okey, ini set B. Settle kat situ. Okey. Okey. Tu satu markah di situ. Okey. Soalan B. Okey, ini yang kerap kali keluar dan banyak juga saya yakin cikgu pun dah beri banyak latihan berkaitan dengan yang ini. Okey, cuma mungkin cara ataupun kaedah menjawab ataupun teknik menjawab itu berbeza, ada pelbagai. Okey. Alright. So tengok dekat sini. Dia kata pada rajah di ruang jawapan lorik. Lorik apa ni? Dia panggil ni. P pelengkap bersilang dengan Q kesatuan R. Okey. Kita ingat macam ni je. Kalau tak ingat simbol, okey ni. Ini simbol apa? Okey, kalau letak mata kat sini awak nampak keadaan dia macam mana? Keadaan dia masam kan? Dia masam sebab dia sedih. Kenapa dia sedih? Sebab dia berkongsi. Bila berkongsi ni maknanya dia berkongsi benda yang sama. Okey. Keadaan yang kedua, okey. Dia macam ni. Nampak tak? Dia apa? Dia senyum. Dia senyum sebab dia suka. Kenapa dia suka? Sebab dia dapat semua. Okey, kata kunci dia lah. Kata kunci yang ni tadi, sedih. Dia dapat benda yang sama. Yang ini dia senyum, dia suka sebab dia dapat semua. Okey, tengok dekat sini. Okay, saya salin dia punya ni dekat rajah ni lah. Apa dia? P
pelengkap silang dengan Q. Okay, kesatuan R. Right. Ini keadaan dia. Okay. Saya gunakan teknik label kat sini. Okay, kita labelkan setiap ruang berbeza ni dengan nombor. Okay, sini satu ruang, kita labelkan dia 1. Ini satu ruang berbeza, ini 2. Okay, ni 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7. Okay, yang ini P pelengkap, ada calit atas tu. P pelengkap maknanya yang bukan dia, maknanya yang bukan P. So P yang ini P, bulatan ni P, kan? Okay, so yang bukan P adalah 6 dan 7. So kita label sini, kita huraikan atau tafsirkan dengan nombor lah. Okay, 6 dan 7. Okay, ni kita ada simbol ni. Okay, ingat simbol ni. Okay, kemudian Q. Q tu merujuk kepada apa? Q ni bulatan yang ini. Ni. So Q ni ada siapa? Ada 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, so yang ini ni dalam kurungan. Mari kita kena settlekan dia dulu. Okay, kemudian dia dekat luar. Dia senyum dengan R. R siapa kat sini? So R merujuk kepada segi 4. Nampak? Ni R. Iaitu 2, 4 dan 6. Okay, 2, 4, 6. Alright. So kita settlekan yang ini dulu. Yang ini dulu. So nampak tak simbol ni? Simbol apa? Dia sedih. Dia sedih sebab apa? Sebab dia berkongsi. Dia kata kunci dia kongsi. So dia kongsi huruf apa yang sama di sini? Okay. Dia kongsi huruf pula nombor 6 dan dia kongsi nombor 7. So tu yang kita bawa ke bawah ni. So dia kongsi 6 dan 7. Yang mana 6 dan 7 ini nampak? Ni dia apa? Dia suka kan? Dia suka sebab apa? Dia suka sebab dia ambil semua. So semua tu apa? Semua adalah ni lah. 6, 7, 2, 4, 6. So 6 dua kali tak boleh lah. So 2, 4, 6 dan 7. So 2, 4, 6 dan 7 ni lah yang perlu awak lorekkan. Okay. So 2, 4, 6 dan 7. Okay. Gitu. Ni satu teknik lah. Mungkin awak ada teknik yang lain, cikgu lain dah ajar teknik yang lain. So kalau faham dengan kaedah tu boleh gunakan. Tapi kalau sebelum ni memang tak faham lagi, so gunakan teknik yang cikgu ajar ni. Ya, alright. Okay, itu soalan nombor 1. Ya, berkaitan dengan topik apa ni? Topik set. Okay, ni topik set. Okay. Okay, itu soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, ini berkaitan dengan apa? Okay, rajah menunjukkan sebuah prisma tegak. Okay, prisma. Okay, trapezium JKLM ialah keratan rentas seragam prisma itu. JKLM. Mana JKLM? JKLM. Okay, ini keratan rentas. Keratan rentas ni depan dengan belakang dia sama. Keratan rentas. Okay, alright. Okay, kemudian apa maklumat yang dia bagi lagi? Okay. Kat sini. Okay. Diberi bahawa isi padu. Okay. Isi padam dia ni. Okay. Diberi bahawa isi padu prisma tegak. Okay. Isi padu prisma tegak ialah 487.5 cm padu. So, dia sesuai nilai X. Okay. Bila awak diberi kenyataan macam ni. Isi padu ialah. So, mana awak kena isi padu prisma? Apa formula isi padu prisma? Okay. Dia bagi isi padu prisma. Ialah sama dengan lah. So, 487.5. Okay. Awak kena tafsirkan apakah isi padu prisma. Kalau tengok pada ruangan formula, dia akan kata isi padu prisma ialah luas keratan rentas kali tinggi ataupun panjang. Okey. Keratan rentas dia dah bagi tahu tadi kan? Keratan rentas yang mana? Ni keratan rentas JKLM. So apa yang perlu awak buat? Okey, ni JKLM. Mana bahagian yang sama bentuk dengan dia? Yang ini kan? Okey. Saya nak fahamkan benda ni. Ni keratan rentas. So formula isi padu prisma ialah luas keratan rentas. Apa luas keratan rentas? Kita tengok bentuk keratan rentas ni bentuk apa? JKLM ni bentuk apa? JKLM ni adalah bentuk
trapezium. Okay. So, bermakna kita kena cari luas trapezium. So, apakah formula luas trapezium? Formula luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Mana sisi selari? Ni. Atas bawah ni selari. So, kena tambah ni dengan ni. Okay, hasil tambah selagi. Ni berapa? JK berapa? JK sama dengan ni lah. Okay, maknanya kita letak sini. X tambah 1. Okay, tambah dengan yang bawah ni. Tambah dengan 3x tolak 6. Okay, kemudian darabkan dengan apa? Darabkan dengan tinggi. Tinggi antara dua garis selari ni. Iaitu tinggi dia adalah x. So, darabkan dengan x di sini. Tu luas keratan rentas, luas trapezium. Okay. Kata rentas dia bentuk trapezium kan. So, luas trapezium. Tak habis lagi tu. Sebab isi padu prisma ialah, saya tuliskan kat sini luas keratan rentas darab dengan tinggi. So, dalam kes ini, keratan rentas ni ialah yang inilah. Yang ni tadi ni. Ni yang saya tulis kat sini ni. Okey, darab tinggi. Tinggi di mana? Kita nampak keratan rentas dia yang ini kan. Ni sama dengan belakang ni. So, makna tinggi tu ialah ni. Antara permukaan keratan rentas tu. Makna ni. LU ni. Darab dengan 13. So, bermakna di sini. Okay, saya salin balik apa tadi tu. Luas trapezium ialah 1/2 darab dengan X tambah 1 tambah dengan 3x tolak 6. Okey, darabkan dengan x iaitu tinggi trapezium tadi. Kemudian kita darabkan dengan t. T dia ialah 13. So, darab pula dengan 13. Okey, ni dia punya isi padu prisma. Okey, sama dengan 487.5. Okey, nampak? So, di sini, yang ini ni awak boleh ringkaskan. Ini boleh ringkaskan ni. So, kita selesaikan yang tu dulu. Okey. X tambah 3x, so dapat 4. 4x, 1 tolak 6, negatif 5. So, ni yang dalam kurungan ni kita permudahkan. Kat luar ni 13 kali x akan dapat 13x. Kita boleh permudahkan dekat situ. Kemudian ni ada 1/2. Okey, 1/2 ni. Okey, 1/2 ni. Yang 1/2 ni, kita permudahkannya dengan kita darabkan ini kat sebelah ni. Ni bahagikan, pindah dia akan jadi darab. So, dia akan jadi sama dengan 487.5 didarabkan dengan 2. Okey. Sebelah sini kita boleh permudahkan macam mana? 4x kali 13x. 4 kali 13 awak dapat. Kira 4 kali 13. So, akan dapat 52. Okey, sebelah sini akan dapat 52x. X kuasa 2. Dan negatif 5 kali dengan ni. So, akan dapat 13 kali dengan negatif 5. Okey, so dapat negatif 65x. Okey, kemudian yang belah kanan ni, pindahkan pergi belah sini. Sebelum tu kita darabkan dulu. 487.5. 487.5. Darabkan dengan 2. So, ni akan dapat 975 kan? Ni akan dapat 975. So, ni kita pindahkan pergi belah sini. Tambah positif, pernah ditolak, negatif 975. So, makna belah kanan sama dengan kosong. Okey, kenapa kita buat biarkan sebelah kanan sama dengan kosong? Sebab nampak tak dekat depan ni tadi awak ada kuasa 2. So, bila ada kuasa 2 di situ, makna ini melibatkan persamaan kuadratik. Okey. Besarnya nombor, macam nak cari nilai. Okey. Saja satu cara. Okey, awak guna kalkulator. Okey. Okey, nampak tak kalkulator ni? Alright. Okey, pada kalkulator ni, boleh nampak? Okey, saya dah nampak lah. Okey, pada kalkulator ni, okey, untuk dapatkan nilai x, okey, awak guna ni. Mod sampai jumpa EQN. Okey, nampak EQN, tekan 1. Okey, nampak anak panah kanan, so kita tekan anak panah kanan. Okey, tekan 2. Right, dia akan keluar A kan? So, A ni masukkan yang dekat dengan kuasa 2 ni. Kali dia adalah 52. So, kita masuklah 52. Okey, 52. Okey, tekan sama dengan, tekan keluar B. So, B ni merujuk kepada yang dekat dengan X. Nampak ada negatif depan, ambil depan negatif. Negatif 65. Negatif 65. Tekan sama dengan. Kemudian C, yang ni, yang tak ada X tu. So, negatif 975. Okey, tekan sama dengan. So, nampak awak akan dapat jawapan
X yang pertama ialah 5. Nak panah bawah kan? Kita tekan nak panah bawah. X yang kedua 3.75. Okey. Yang pertama tadi 5. Okey, 5. Yang kedua ni negatif 3.75. Okey. Kita tak nak ambil perpuluhan. Okey, awak kena tukar. Tekan shift ABC. Nampak ni? Okey, so dia akan bagi jawapan negatif 15/4. Okey, negatif 15/4. Okey, macam ni cara nak tulis jawapan ni. Okey, pada ruang jawapan ni, awak biar ruang kosong sikit. Awak terus tulis jawapan kat bawah. X. Okey, X yang pertama tadi, jawapan dia 5. Okey, manakala X yang kedua, bagi jawapan dalam pecahan tak wajar tadi, negatif 15/4. Okey, di ruang kosong ni nak buat apa? Okey, bila ada dua jawapan, means ada dua kurungan. Okey, sama dengan kosong. Okey, cara dia ialah, okey, dua-dua X kan? Okey, bubuh di sini X, okey, sini pun X. Cuma yang belah sini ni, nampak? Dia positif 5 kan? Satu nombor saja kan? So, terus masukkan sini juga 5. Cuma bila dia positif, dalam ni negatif. Okey? So, yang ini pula, okey, dia ada pecahan. Okey, fahamkan betul-betul. Bila pecahan, nombor yang bawah ni, awak letak di mana? Okey. Okey, letak di depan X tu. Mana kan jadi X ni 1 je kan, letak 4X. Okey. Kemudian 15 ni letak kat belakang. Okey. Dia negatif kan? Ini kan jadi positif kat sini. Okey. Barulah dapat markah. Okey. Tapi sebelum tu, sebab dia tanya apakah nilai ataupun hitung nilai bagi X. X ada dua jawapan kan? X sama dengan 5, X sama dengan negatif 15/4. So, pastikan awak tulis jawapan ni. Maknanya kalau tak nak bagi ayat panjang, awak buat macam ni. Buat hashtag kat sini. Maknanya, yang positif tu ialah jawapannya X sama dengan 5. So, dapat 4 markah dah kat sini. Dengan syarat ni kena tunjuklah benda ni. Sebab tu saya minta, kalkulator akan bagi jawapan akhir. Okey, yang ini ni awak buatlah bentuk pemfaktoran lah sebenarnya. Ya. Okey, boleh. Okey. Kalau agak ni, pause balik video ni. Tengok balik. Fahamkan balik. Ya. Kalau tak faham, boleh PM saya personal. Apa yang awak tak faham tu. Okey. Right. Okey, ini soalan yang kedua. Okey. Berkaitan persamaan kuadratik. Okey. Persamaan kuadratik. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, penakulan logik di sini. Okey, soalan ni sebenarnya mudah. Soalan ni mudah, senang untuk awak dapat markah. Tapi sebenarnya topik ni luas. Pelbagai benda dia boleh tanya pada awak. So, ini sebahagian daripadanya. Okey, dia kata, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Bila dua implikasi, soalan ni memang paling senang sebenarnya. Okey, so ayat dia bagi 5 ialah, okey, saya besarkan sikit. 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C jika dan hanya jika C sama dengan 5. Awak nampak tak perkataan jika dan hanya jika? Awak potong perkataan jika dan hanya jika ni. Jika sampai jika awak potong. So, awak akan nampak ada dua frasa yang dipisahkan. Iaitu 5 ialah pintasan Y bagi lurus Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua, C sama dengan 5. Okey. Bila ayat implikasi, dia mesti mula dengan perkataan jika. Jika apa, maka apa. So, di sini, dia akan jadi macam ni. Okey. So, jika apa, maka apa. So, implikasi pertama, kita dekat sebelah lah. Okey, implikasi yang pertama ialah, okey, awak fahamkan saya. Jika, ambil fasa yang depan ni. Jika 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka C sama dengan 5. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, masih jika maka juga, tapi kita terbalikkan. Okey, maknanya yang ni yang depan ni akan jadi jika C sama dengan 5, maka 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Awak kena tulis setiap butir tu. Setiap butir perkataan kena tulis. Okey? Senang je kan sebenarnya. Tapi kena pastikan ayat tu betul. Okey? Senang ginilah implikasi ni. Okey? Kita dah tahu, kita dah potong jika hanya jika. So, nampak ini depan, ini belakang. So, ingat gini. Jika depan maka belakang. Itu implikasi pertama. Implikasi kedua, jika belakang maka depan. Gitu. Okey, boleh Okey, tu dah dapat dua markah. Tulis lengkap betul. Okey, dapat 2 markah. Okey. Yang B pula.
Bina satu kesimpulan induktif bagi turutan nombor berikut. So, bila awak jumpa soalan macam ni, bila dia minta awak buat kesimpulan, okay, dia bagi turutan nombor macam ni, tapi dia bagi corak nombor macam ni, pola nombor macam ni. So, apa yang perlu awak buat? Okay, 3 ni apa? 3 ni yang ini. 3 tu datangnya daripada 3 kuasa 0 tambah 2. 5 tu datangnya daripada 3 kuasa 1 tambah 2. 11, ni 29 sama dengan 3 kuasa 3 tambah 2. Okay. Apa yang perlu awak fokus bila jumpa soalan macam ni? Okay, awak pegang yang ini. Buat keranda kat sini. Buat petak kat sini. So, perhatikan. Yang depan semua sama kan? Semua 3 sama kan? So, yang 3 ni buat 3. Okay. Yang kuasa tu sama tak? Yang kuasa ni yang berubah. Tapi berturutan kan? Okay. So, yang itu awak gantikan sebagai N. Okay. Semua tambah. So, tekan tulis tambah. Dan yang belakang pun semua sama 2. So, tulis 2. Okay. Ini kesimpulannya. Dan awak kena nyatakan N tu apa. Okay. Ini dapat satu markah sebenarnya. 3 kuasa N tambah 2. Okay. Di mana? Di mana N itu merujuk kepada apa? Nampak? Sifar 1, 2, 3. N merujuk kepada sifar 1, 2, 3 dan pastikan buat koma, dot. Paling kurang 3 titik. Sebab dia menunjukkan apa? Dan seterusnya. Sebab apa dan seterusnya? Sebab sebenarnya awak boleh dapat nombor yang pertama ialah 3, kedua 5, ketiga 11, keempat 29, boleh dapat nombor yang kelima. Macam mana? Dengan cara awak masukkan. Yang ini akan jadi 3. Kalau ni tadi 0, 1, 2, 3, maknanya ni kuasa 4 tambah 2. Akan dapat nombor yang seterusnya tu. Dan begitulah seterusnya. Nombor yang lain. Sebab tu kita kena buat ni. Dot ni. Okay. So di sini boleh dapat ini satu markah. Ini lagi satu markah. Nampak? Senang dengan soalan ni. Okay. Kalau keluar soalan ni mesti boleh jawab dengan baik. Alright, ni soalan nombor 3. Okay. Okay, cikgu pause soalan nombor 3. Nanti kita sambung soalan nombor 4 ya. Kita lihat sekejap. Okay.